Bila buat keluar satu kenyataan yang aku sebenarnya takut lah nak cakap. Alif Aziz katanya dah curang 11 kali dan Alif Aziz pernah curang dengan adik Bella sendiri. Aku nak kasih sedikit konteks atau lebih pada disclaimer. Ini adalah kenyataan daripada Bella sendiri. Tapi bila kita sebut kenyataan, tak ada kesahihan dalam perkara itu berlaku ataupun tidak. Kita harus sebagai orang-orang yang membaca berita harus faham bahasanya ini datang daripada sebelah pihak saja. Kata netizen akan mengatakan apa? Kenapa isterinya curang terhadap lelaki? Mesti ada benda-benda yang tak betul lelaki ni lakukan menyebabkan isteri ni curang. Dia ada sifat macam orang fair pula. macam ada sifat sebelah sifat husnuzon yang diletakkan terhadap pihak wanita. Betul. Sejujurnya pada pandangan aku lah, kita sebagai orang luar kalau nak membaca tu tak kisah, nak ambil tahu tu tak kisah. Tapi bila kita bagi pandangan, hati-hati. Takut pandangan kita tu jatuh fitnah. Betul. Sebab kisah kes rumah tangga ni sebenarnya even mak bapak kita pun tak tahu sebenar-benarnya apa yang berlaku. Hanyalah pasangan kita tu je yang mengenal. Aku buka aib engkau, sedangkan engkau pun ada aib aku. Dan tiba-tiba aib kita akan tersebar pada semua orang. Sebab itu aku tanya macam adakah diorang pressure disebabkan nak tunjuk, nak buktikan macam okey aku sebenarnya adalah victim, aku adalah mangsa. Betul. Kemungkinan sebab ini melibatkan rezeki mereka. Aku bukan nak ungkit kembali, tapi dalam keadaan kau 2 tahun lepas Syuk, bagaimana viralnya cerita kau dan kau pun keberatan untuk berkongsi side kau yang kita dengar hanya sebelah pihak saja. Bayangkan tanggapan masyarakat dan juga tanggapan industri terhadap seorang individu tu selama bertahun lamanya. Dia damaging untuk seseorang tu mencari periuk nasi. Boleh total ban tau. Dan juga untuk memberikan naratif mereka supaya masyarakat dapat lihat ada kedua belah perspektif yang berbeza. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Tapi The number one podcast in Singapore. Podcast ini memang seronok diorang ni hari ni. Podcast raya Podcast Hari Raya ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Shortcuts. Jenama pilihan nombor 1 suplemen yang halal untuk kesihatan dan penurunan berat badan di Singapura. Kalau nak kurus, rasa badan korang dah naik, flavor apa yang anda inginkan, kopi, teh tarik, apple juice, coklat, strawberry, semuanya hador. Anda boleh hilangkan berat badan dengan mudah dalam masa 7 hari. Beli sekali pasti nak lagi. Gunakan promo kod OK Let's Kurus untuk dapatkan 10% diskaun untuk produk Shortcuts di www.shortcuts.co. Ikuti Instagram dan juga TikTok mereka @shortcuts.co. Right now, it's on to the show. Selamat kembali ke podcast OK Let's Go. Selamat Hari Raya. Belum Hari Raya lagi, tapi podcast ni keluar di audio siar Spotify pada hari Jumaat, selang beberapa hari lagi untuk kita menyambut Hari Raya. Betul. Tapi kita dah pun dalam mood raya. Tapi YouTube tak pasti bila keluar. Tapi kalau mungkin dah keluar pun saing-saing Hari Raya jugalah. Kita pun pakaian raya. Dan sejujurnya ini memang pakaian raya aku tahun ni. Ya, aku tengah pakai ni. Apa kau dah pakai? Aku dah pakai khas untuk OK Let's Go, bro. Macam mana perayaan tahun ni? Adakah dengan sedih atau gembira? Perayaan tahun ni aku hadap ialah tahun ni aku dah berbeza sikit dengan tahun lepas. Aku beraya duit pun dah banyak. Aku beraya berdua. Alhamdulillah duit pun ada sikit berkat berniaga di Singapura. Apa sikit dalam pouch kau tu berkepuk-kepuk. Actually ulang benda zaman. Tapi terima kasih untuk orang-orang Singapura. Pada aku memang semenjak aku join OK Let's Go dan semenjak aku berniaga dekat Singapura, aku terima kasih juga untuk OK Let's Go sebab sambutan untuk aku dan penerimaan orang-orang Singapura pada aku. Sampai baru-baru ni aku pergi KL. Aku ada event di KL. Event Star Vendor di KL. Dan orang tegur aku dah bukan pasal rancangan-rancangan TV Malaysia tau. Semua, bang nak tangkap gambar bang, OK Let's Go. OK Let's Go. Orang-orang Malaysia. Engkau adalah duta. Kau dah jadi duta dah. Persiapan ni, persiapan. Kena ada satu live show di KL. Kena ada satu live show ni. Betul kena. Sebab aku rasa vibe OK Let's Go bila aku dah join ni, dekat KL pun orang boleh tegur macam tu. Maksudnya kita punya vibe best lah. Ini kalau nak dibandingkan, bukan untuk membandingkan rancangan-rancangan, tapi secara orang kata tu itlak dulu kita lihat. Itlak general lah. Secara itlak lah. Itlak. Bahasa kau kena banyak juga. Sabarlah.
Apa perbezaan waktu kau menjadi I Am A Voice tu, I Can See Your Voice, I am a voice. dan juga populariti kau bersama OK Let's Go, ada saing-saing ataupun lebih kepada I Can See Your Voice? Baik. Sejujurnya aku nak tahu secara mutlak hakikinya bagi ayat tu jugalah. Tapi masa aku I Can See Your Voice pun sebenarnya aku boleh dapat balik vibe yang sama. Sebab dulu masa aku I Can See Your Voice, kami pernah menjadi satu rancangan yang paling tertinggi rating pada ketika itu. Syabas. Dan masa tu pun memang aku keluar, orang tegur, Syu, I Can See Your Voice, Syu, I Can See Your Voice. Tapi sekarang ni serius bro, aku terkejut sebab ini podcast tau. Aku macam impress gila tau. Bila orang datang nak tangkap gambar aku, bang nak tangkap gambar bang, bang OK Let's Go, kin salam kat dia orang semua. Dan bila aku tanya Singapura adik, tak bang, orang Malaysia. Wow. Biasa. Ini bermaksud peluang untuk kita meluaskan lagi rangkaian pendengar kita di sana. Legasi. Dengan pelbagai lagi program-program menarik yang akan datang. Kita ada fikir nak buat cerita hantu pun ada. Kita nak buat bancian secara rawak dan mereka mengatakan kita nak dengar cerita hantu bersama Syuk. Kita akan khaskan 1 bulan untuk kita membuatkan program ini berjaya. Aku nak syarat dekat satu abang jual popiah tu. Aku masuk Johor, aku pergi dekat tempat perkampungan, bukan perkampungan bro. Maaf. Popiah abang tu bancang ke pendek? Pendek. Okey, baiklah. Popiah basah dia. Sedap. Ui, sedap. Popiah dia pendek. Popiah abang-abang Popiah abang-abang meleleh. Jadi aku pergi masuk dalam dekat Jalan Majidi bro. Aku cari pakai Waze, aku cari mana ni. Majidi kat GB. Dekat GB. Kat GB yang Joe Flizzo cakap jumpa family di Majidi. Tu tempat dia. JB. Jadi aku dah tak tahu, aku tengok ikut Waze kau mana jalan dah perkampungan, budak-budak sekolah baru balik sekolah petang-petang 5:30 petang kan. Ada kikimat ada. Kikimat tak nampak. Dah sampai jumpa Agong Masa nak pergi beli popiah tu. No, mas yang dahsyat sangat. pengasas kikimat tu dia perlu berdepan dengan Agong. Iyalah. Dia kena minta maaf. Jangan main-main. Gila. Sebab Malaysia Islam agama rasmi Tanah berdaulat bro. Jangan main. Oh ya. Okey, sama balik 5:30 jadi petang. aku jalan dah sampai kan, aku dapat park kereta kan. Orang berbaris panjang lah. Orang baris panjang dekat popiah dia, baris panjang bro. Popiah abang tu viral. Aku order lah popiah basah 2 set. Satu sambal jangan campur, satu sambal campur. Baik. Abang tu pun tengok dia tengok aku. Bang, maaf tanya bang, ni OK Let's Go ke ni? Terus popiah raya lagi. Beli popiah di masjid diamalkan. Terus abang kenal saya bang kenal lah, aku ikut korang semua OK Let's Go. Memang aku ikut. Habis dia dah kasih popiah tu, dia nak ambil gambar bro. Aku rasa terharu nak tangkap gambar. Terharu lah. Betul. Tapi popiah tu kau bayar lah. Bayar of course. Sebab selalu bila dah kenal nak minta free kan. Yalah. Aku tak, jangan macam gitu. Kalau kita nak sokong orang Melayu Support. kita ni, kita bayar. Jangan minta diskaun pun. Ini satu prinsip yang kita semua memang aku harap Amalkan. kita amalkan ni. Bila kita nak sokong peniaga-peniaga, sokong pendengar ke apa, kita first thing bayar. Betul. Bayar. Kalau member buat bisnes pun bayar. Bayar. Baik. Yang patut kawan lah bayar lebih premium. Betul. Maksudnya kawan akan bayar double lah. Tak lah. Kau jangan hati-hati kau jual barang kau. Aku terasa pula sebab selalunya orang sponsor aku. Yelah. Sebab macam kat Star Vendor baru-baru ni. Terima kasih lah untuk yang buka-buka booth. Lalu je diorang tahan bagi baju raya. Yang aku pakai ni sponsor. Bagus lah. Orang Malaysia baik-baik hati. Oi, bestnya. Serius, kalau bila-bila kita jalan aku rasa memang kita penuh tangan bawa balik barang je bro. Ini kita kalau pakai baju raya, kita jalan ke kawasan Star Vendor tu, kita kena main lagu ni. Pakai tongkat. Oi. Level Shanas. Level lah. Keluar tu nak kena naik G-Wagon. Kena keluar lambat. Dalam pada kita bergembira, kita jangan lupa ada juga yang berduka ketika menuju ke hari raya. Antaranya Bella Astila. Alamak raya lagi. Tell us what's the story man. Ini kita nak tahu. Aku sebelum kau explain, aku macam agak bercelaru dengan kronologi perkara-perkara yang berlaku bersama dengan Alif Aziz dan Bella Astila. Bukan niat untuk orang kata tu nak menyampuk dan juga mengambil endah, tapi oleh kerana ketularan hal ini dah tak dapat dielakkan lagi, harus menjadi satu perbualan. Sebab orang kata tu storyline dia agak berbelok, ada banyak selekok. Dia banyak plot
plot twist. Sejujurnya aku tak terlampau baca sangat kes-kes macam ni. Ialah satu sebab aku rasa macam aku tak nak ambil tahu sangat bila benda-benda macam ni. Tapi bila headline tu aku dapat tahulah. First kali kalau kita ikut rintitan cerita pasal kes Alif Aziz dengan Rohainis. And then suddenly tiba-tiba ketika podcast ni keluar, maksudnya cerita yang dah keluar tu minggu lepas lah. Minggu lepas tiba-tiba keluar satu, dengar kata dekat satu blog Telegram, dekat grup Telegram, diorang kantuikan yang Bella Astila ada skandal dengan pelakon baru. Seorang pelakon baru. So diorang postkan pasal WhatsApp Bella Astila yang ada si sayang, ucap Bila ni. kau cakap dorang, siapa yang postkan? So aku tak tahu siapa yang postkan. Telegram group ni. Dekat grup Telegram ni diorang viral kan. So benda tu dah viral. Bila benda tu dah viral tiba-tiba, and then tak lama dia macam viralnya semalam. Tu hari ni Bella Astila terus bawa keluar satu kenyataan, kata yang lelaki itu sebenarnya digunakan untuk bagi Alif Aziz cemburu semata-mata. Aku confused ni. Aku pun sebenarnya ada sedikit confused sebab pada WhatsApp itu ada bertarikh bulan Oktober. Bulan Oktober 2023. Tahun lepas lah. 23. Kalau Oktober 2024 lagi terkejut kita. Maaf, aku nak tarik kembali pada tarikh Oktober bulan 2023. Waktu tu macam mana? Alif Aziz dalam keadaan viral ataupun tidak, ataupun tenang-tenang saja? Sebelum masa tu bertenang sebab Alif Aziz kan? Viral tahun 2024. Okey. Jadi waktu tu Bella menggunakan hal ini yang beliau katakan satu adegan untuk membuat Alif Aziz cemburu. Dan katanya keluarga mertua ke keluarga dia juga tahu benda tu. Okey, dan selepas tu Bella bawa keluar satu kenyataan yang aku sebenarnya takut nak cakap. Bella cakap Alif Aziz katanya dah curang 11 kali dan Alif Aziz pernah curang dengan adik Bella sendiri. Aku nak kasih sedikit konteks atau lebih pada disclaimer. Ini adalah kenyataan daripada Bella sendiri. Tapi bila kita sebut kenyataan, tak ada kesahihan dalam perkara itu berlaku ataupun tidak. Kita harus sebagai orang-orang yang membaca berita harus faham bahasanya ini datang daripada sebelah pihak saja. Kita belum dapat apa-apa berita berkenaan dengan pihak yang berasingan. Dan kesahihan berita ini sebenarnya siapa-siapa pun boleh katakan. Bukan kita menidakkan apa yang Bella Astila katakan. Sebab dalam keadaan seperti ini, jujur aku katakan, lazimnya kalau terdapat perbalahan antara suami isteri, ex ke apa kan, yang akan lebih dikasihankan adalah wanita. Betul lah. Sebab lelaki dilihat sebagai orang yang harus bertanggungjawab dalam keadaan, accountable dalam setiap perkara yang melakukan, sama ada curang ataupun tidak. Kau lihat dalam situasi kalau let's say kecurangan berlaku, yang mana isteri curang terhadap lelaki. Kalau kau tengok rata-rata netizen akan mengatakan apa? Kenapa isterinya curang terhadap lelaki? Mesti ada benda-benda yang tak betul lelaki ni lakukan menyebabkan isteri ni curang. Dia ada sifat macam orang tak fair pula. macam ada sifat sebelah sifat husnuzon yang diletakkan terhadap pihak wanita. Membanding kalau pihak lelaki yang lakukan, inilah lelaki-lelaki semua sama, memang sedemikian rupa. Tapi dalam keadaan sedemikian, apa yang aku belajar, ada kalanya kenapa satu pihak curang dan sebagainya, kita harus selidik lebih dalam lagi. Kerana orang kata tu keadaan rumah tangga tu sudah pun bermasalah. Dan banyak perkara yang sebenarnya banyak faktor yang orang kata tu menambahkan keadaan sampai berentakan sedemikian rupa. Jadi kita harus objektif dalam hal ni. Tak boleh kita cakap sebab ini salah, sebab ini salah. Betul. Sejujurnya pada pandangan aku lah, kita sebagai orang luar kalau nak membaca tu tak kisah, nak ambil tahu tu tak kisah. Tapi bila kita bagi pandangan, hati-hati. Takut pandangan kita tu jatuh fitnah. Sebab kisah kes rumah tangga ni sebenarnya even mak bapak kita pun tak tahu sebenar-benarnya apa yang berlaku. Hanyalah pasangan kita tu je yang mengenal. Kan? Jadi dalam situasi ni bukan nak mendapatkan pendapat kau, tapi aku agak khawatir sebab dalam sejarah perselingkuhan dalam Malaysia yang diwartakan oleh news media, ini adalah yang paling complicated yang pernah kita dengar. Yang lain mungkin sekadar membuka satu editorial, satu page akhbar, selesai. Dalam pada dia ni selingkuh dengan ini, macam mana viral, ini selingkuh dengan ini, bercerai sebabnya. Ini ada penceraian entah ada ataupun tidak. Habis pembukaan cerita pernah selingkuh sebanyak 11 kali. Habis ni pula pernah berselingkuh dengan adik dia sendiri. Habis untuk membuat dia cemburu, ada adegan yang dilakukan lain pula. Wah bro, man, red flags all around. Aku tak tahu. Dia macam kita tengah menonton satu movie yang tak ada penghujung kan. Adakah ni disebabkan macam pressure untuk mengambil hati netizen sebab itu macam pihak ni nak tunjukkan dia punya betul dia, pihak sebelah pun nak tunjukkan dia punya betul dia. Kenapa tak macam selesaikan terus
terus. Macam kau nak cerai ke tak nak ni sebenarnya? Macam gitulah. Dia sebenarnya Kalau aku lah, aku tak tahulah. Kepada aku sendiri, kadang-kadang bila kita dah hidup berkeluarga, itu yang bahayanya bila kita bermusuh. Bila kita dah hidup sebagai satu keluarga dan suddenly tiba-tiba kita jadi something dan kita bermusuh. Aku buka aib engkau, sedangkan engkau pun ada aib aku. Dan tiba-tiba aib kita akan tersebar pada semua orang. Dan sama-sama kita akan nampak buruk. Itu satu benda yang aku rasa, kalau akulah pandangan persendirian. Kalau anda kata bercerai tu, bercerai je. Habis secara tamat, sama-sama move on. Engkau ada life engkau, aku ada life aku. Sebab itu aku tanya macam adakah diorang pressure disebabkan nak tunjuk, nak buktikan macam okey aku sebenarnya adalah victim, aku adalah mangsa. Betul. Kemungkinan juga Din, kemungkinan sebab ini melibatkan rezeki mereka. Ini melibatkan mata pencarian orang mereka. Bayangkan, aku bukan nak ungkit kembali, tapi dalam keadaan kau 2 tahun lepas Syuk, bagaimana viralnya cerita kau, dan kau pun keberatan untuk berkongsi side kau yang kita dengar hanya sebelah pihak saja. Bayangkan tanggapan masyarakat dan juga tanggapan industri terhadap seorang individu tu selama bertahun lamanya. Dia damaging untuk seseorang tu mencari periuk nasi. So aku faham di mana Bella Astila datang dari bila dia keluar memberi kenyataan. Begitu juga dengan Rohainis dan Alif Aziz memberi kenyataan bersama. Ini semua dalam keadaan untuk menjaga periuk nasi. Menjaga periuk nasi satu. Itu penting apa periuk nasi. Ini boleh cover. Ini boleh total ban now. Dan juga untuk memberikan naratif mereka supaya masyarakat dapat lihat ada kedua belah perspektif yang berbeza. Tidak hanya satu one sided saja yang akan mematikan mereka sebenarnya ketika mereka melepaskan ia sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab dululah waktu aku pernah berbicara dengan Nabil. Nabil dulu kita berbual. Nabil Ahmad dia macam cakap okey, dekat Malaysia ni 2 benda kalau kau jadi artis ke apa selebriti, 2 benda yang paling sensitif dan susah kau nak recover. 2 perkara adalah pertama mengenai kecurangan, kedua adalah mengenai kira kau sentuh agama lah. Betul. Ini benda susah gila. Kau nak cover balik macam susah. Aku ada satu host yang aku tak nak kongsi nama dia. Dia pernah dalam satu rancangan, ketika tu tengah tanya pasal baju. Dia tanya, wah cantik yang baju ni, siapa sponsor? Lepas tu dia seorang lagi tanya, awak pula yang baju saya disponsor oleh Tuhan. Dan host tu kena ban Dia sebut macam tu live show. Betul. Kena ban host tu. Ada gila kan. Sensitif. Dia sensitif. Betul. Yang melibatkan agama dan betul kecurangan. Dan mungkin maksud dia Allah yang kasih rezeki apa? Tapi dalam penyampaian dia tu. Penyampaian dia tu. Dia kena ban terus. Dia kena ban terus. Wah, habis dia kena minta maaf ke macam mana? Takkan tak ada. Nama dia kena ban lama. Dah hilang dah? Dah hilang dah. Aduh. Oh my god. Interesting. Siapa sini aku nak tahu siapa. Tapi itulah, biarlah menjadi rahsia. Tapi bercakap mengenai orang lain, ada satu news juga yang terkena templak diri sendiri sebab perhekanan rasa cubitan, peha kiri juga rasa kesakitan. Jadi bila aku terbaca keratan akhbar tersebut, sebab ramai pendengar-pendengar kita juga share dan meminta sedikit penjelasan, aku terpanggil untuk bertanya kepada empunya badan. Siapa ni? Ini adalah ex-wife kau. Sebab dia keluar dalam editorial M-Star semua cover. Berkenaan dengan ex-wife kau yang dikatakan menjadi, dalam kata mereka, menjadi penyondol, iaitu cuba untuk kebas laki orang. Betul. Jadi aku tak nak, aku belum lagi baca sepenuhnya, tapi headline tersebut sudah pun agak damaging. Aku cuma nak dapat penjelasan daripada pihak kau, ada tak kau berurusan ataupun menghubungi pihak ex-wife. Kita pun concern juga sebab sedikit sebanyak templaknya terkena pada. Betul. Sejujurnya kalau aku cakap macam yang aku cakap tadi, that's why awal-awal aku cakap sebenarnya bila aku dah ambil satu keputusan, kita dah bercerai, jadi pada aku ada life aku dah. Dia pun ada live dia dah. Bukan kata aku tak ambil tahu. Of course aku akan baca. Memang lalu FYP. Kebohong lah kalau tak tahu pun. Bohong lah kalau aku jawab macam tu kan. Memang aku ada baca. Tapi pada aku sekarang, sebab dia ada live dia sendiri, aku ada live aku sendiri, dan aku pun ada hati yang perlu aku jaga. Dan dia pun aku yakin ada hati yang dia perlu jaga. So pada aku bagi dia sepenuhnya tentang apa keputusan dia buat, selagi tak melibatkan anak-anak. I see. Tapi kalau anda kata cerita tu tiba-tiba ada menemplak, tiba-tiba membabitkan anak-anak aku, tiba-tiba something yang orang cakap pasal apa soalan pasal anak-anak, of course aku akan ambil tahu. Of course aku akan campur tangan. Tapi untuk cerita ni, sejujurnya ini reality dan memang betul aku kongsi. Aku hanya baca headline je.
Dan aku tak ambil tahu, aku tak bertanya, aku tak berwhatsapp tentang perkara tu. Aku hanya biar diuruskan tentang hal dia sendiri. Ada macam editorial call tak untuk tahu kenyataan? Ada yang DM, tapi aku pun tak jawab. Sebab pada aku tak nak bagi apa-apa pandangan. Aku tak nak bagi apa-apa keputusan. Sebab aku takut pandangan dan keputusan aku tu disalah erti. Sekarang ni zaman bahaya, zaman fitnah. Kadang-kadang kita punya percakapan, sedikit percakapan kita orang boleh twist kan. Sabar Syul. Even masa yang aku cakap kata Alif Aziz tu, ingat Alif Aziz, aku kata aku takut. Sebab aku takut bukan apa, sebab aku takut aku dah jadikan dia contoh, tapi aku takut aku pula jadi macam dia. Then ada keluar satu headline kata Syuk nak contohi Alif Aziz, mengidolakan. Then suddenly kau tengoklah rupa kau macam nak jadi Alif Aziz tu kan. Padahal kita tengah cerita pasal benda lain. Headline mana cakap macam tu? Something aku pun dah lupa lah, belum. So pada aku mereka juga perlu cari makan. Mereka juga perlu cari makan. So kalau kau tanya aku yang bab-bab ni, sejujurnya aku dah move on dengan diri aku. So aku pun harap dia move on dengan diri dia dan buat yang terbaik untuk dia. Aku oleh kerana editorial ni dia tak akan mention aku. Dia kalau apa-apa aku sebut ni, dia akan cakap lelaki ini mengatakan. Sebab aku orang Singapura. Zah nama dia Zah. Nama dia Zah. Jadi Razi dan Din. Jadi ini keunikan geopolitik OK Let's Go ni, yang mana kita boleh memberikan pandangan dan M-Star apa dia akan tak tulis pasal kita. Lelaki ni. Kalau kau cakap apa-apa, dia syuk mengatakan bam. Jadi aku nak berikan pandangan aku berkenaan dengan hal lelaki ni. ini. Silakan lelaki ini. Lelaki ini apa pandangan lelaki ini? So bagi aku, engkau pernah dalam pada kita wawancara engkau beberapa tahun yang lepas, waktu engkau bercerai dan sebagainya, engkau ada mengatakan ex-wife kau, nama dia Sarah kan, merupakan seorang yang berhati baik, yang menjaga anak-anak, menjaga dan sebagainya. Jadi aku anggap beliau adalah seorang yang baik. Dan bagi hal sedemikian rupa, ketika dia dikenakan situasi seperti ni, aku betul-betul harapkan agar dia dalam keadaan yang tabah. Aku tak tahu siapa betul siapa salah. Ini adalah urusan Tuhan, bukan urusan kami. Tapi macam bila ternampak headline seperti ni, aku dapat bayangkan stres yang mana melibatkan semua belah pihak yang menghadapi, bukan dia saja, malah keluarga yang lain, anak-anak dan sebagainya. Dan kita mengharapkan keihsanan daripada netizen yang mana kita menyambut hari raya ni, biarlah kita melangkah dengan keihsanan. Dari sudut kata-kata kita boleh mengguruskan hati orang. Dalam pada kita selalu mencari kemaafan, biarlah kita mulia sekarang. Betul. Dan aku mengharapkan agar mereka dapat settle benda ni dengan cara yang baik. Kalau orang baik tu, kita harap mereka settle dengan cara yang baik. Dan kita berehat seketika waktu selepas ini dengan teman-teman penaja sejurus selepas ini. Lelaki ini mengatakan tersebut. Kurungan Zah. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi number 1 The number one podcast in Singapore.